Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera semua. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, tanda tangan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita. Okey, seperti biasa hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 1 iaitu dalam bidang mata pelajaran Jawi. Okey, jadi hari ini kita akan lihat bidang mata pelajaran Jawi. Baik. Jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini? Jadi tajuk kita pada buku teks, awak boleh lihat nanti pada buku teks, okey, yang bertajuk Seronoknya di Pasaraya. Okey, seronoknya di Pasaraya. Okey, boleh sebut sekali lagi, seronoknya di Pasaraya. Baik, kita teruskan pada lihat slide yang seterusnya. InsyaAllah Jawi ni dia tak banyak. Okey, yang penting adalah awak buat latihannya lah. Okey, kita lihat pada slide yang pertama. Okey, pada slide yang pertama, awak boleh lihat nanti dalam buku teks. Okey, boleh lihat ataupun boleh cari muka surat ni lah. Okey, Ustaz pun tak perasan pada muka surat berapa. Tapi nanti dalam buku aktiviti dia ada muka surat dia. Lebih kurang sahaja muka suratnya dia dalam buku-buku teks. Baik. Untuk pada pelajaran kali ini kita akan melihat suku kata tertutup. Okey, suku kata tertutup. Sekali lagi, suku kata tertutup. Jika awak boleh lihat pada muka surat pada buku helaian ini, okey, pada perkataan tersebut ada 4, 5, 6, 7 dan 8 perkataan. Okey, 8 perkataan yang semua perkataan tersebut merupakan suku kata tertutup. Contohnya yang pertama, jam. Okey, kita tutup mulut, jam. Yang kedua, bas. Okey, tutup mulut, gam. Okey, cat. Okey, semua dalam keadaan mulut kita tertutup. Itu namanya suku kata tertutup. Kalau suku kata terbuka, mulut kita akan terbuka. Suku kata tertutup ni biasanya perkataannya di hujungnya adalah perkataan huruf konsonan, bukan huruf vokal. Okey, huruf konsonan bukan huruf vokal. Contohnya jam, ja, mim. JAM, jam. Okey. Contoh paling mudah. Okey, jam. Jam. Okey. Dibuang huruf A, jim dengan mim. Okey, jam. Okey, jam. Dan perkataan tu adalah tertutup. Dua-duanya adalah huruf konsonan, bukan huruf vokal. Huruf vokal apa? Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Tapi dekat dalam huruf ni tak ada alif, huruf alif, waw dan ya. Baik. Seterusnya adalah macam mana cara kita nak sambungkan huruf. Contohnya jam tadi. Okey, jam, jim dengan mim. Okey, macam mana kita nak sambung? Mula-mula kita buat huruf jim dulu. Okey, kemudian baru huruf mim. Tu, jam. Okey, jadi apabila disambung, yang tengah ni kita buang. Okey, jadilah perkataan dia jam. Sambungkan terus, jam. Sama juga dengan perkataan-perkataan yang lain. Contohnya bas. Bas, bahasa Melayu dia BAS, bas lah. Bas. Okey. Dan bagaimana pula perkataan Jawi dia bas, ba, sin. Semua huruf A di tengah ni, huruf vokal di tengah-tengah akan dibuang apabila diapit dengan huruf konsonan. Huruf konsonan bukan huruf vokal lah. Kalau huruf vokal A, E, I, O, U. Kalau huruf Jawi dia alif, waw dan ya. Okey, huruf Jawi ada 3 je sahaja, alif, waw dan ya. Buang huruf huruf vokal ni tadi
Dan kemudian tinggal 2 huruf ni lah, ba dengan sin. Kemudian sambungkan perkataan, sama juga cara menyambungnya adalah ba dan sin, bas. Bas. Okey, senang sahaja. Jadi ada 8 perkataan. Yang pertama jam, yang kedua bas, yang ketiga gam, yang keempat cat, yang kelima gas, yang keenam kad, ketujuh jak, dan yang ke-8 pam. Semua tu kita boleh dapat barang-barang ni di pasar raya. Kat pasar raya semua ada, tetapi dekat rak berbeza lah. Contohnya gas, dekat rak berbeza. Jak dekat tempat pinggan mangkuk kan, contohnya. Gam biasanya dekat tempat alat tulis. Cat biasanya dekat tempat cat. Baik, okey, kita lihat pada slide yang seterusnya. Untuk pada slide yang seterusnya, awak lihat tulisan-tulisan berikut, baca dan tulis. Mana awak kena baca dan tulislah. Okey, berdasarkan gambar pun awak boleh nampak apa perkataannya. Okey, apa perkataannya. Baik. Huruf ya adalah bagi huruf I dan E. Okey, kalau alif waw ya, E. Okey, sekejap start pada semula. Huruf A, huruf A, E, I, O, U. Tu huruf vokal bagi huruf rumi. Kalau huruf jawi, alif, waw, ya. Untuk huruf ya ni, untuk huruf ya, huruf I dengan huruf U. Huruf E. Okay. Untuk ya, huruf I dengan huruf E. I dengan E. Tak kisahlah apa-apa perkataan yang ada I dengan E. Kalau awak boleh nampak, nampak tu. Dia gunakan huruf ya. Contohnya I, contohnya. Yang pertama tu, contoh pertama. Tengah-tengahnya tin. Okay, tayatin. Tengahnya ada huruf ya ataupun huruf I. Jadi dekat tengah-tengahnya ni ganti dengan huruf ya. Sama dengan E, jam. Tengah-tengahnya huruf ya. Okey, cuma perbezaannya adalah sebutan dia. Ejaan yang sama menggunakan huruf ya, yang berbezanya adalah sebutan. Contoh yang pertama tadi tin, yang kedua ni jam. Okey. Sebagai contoh, tin. T-I-N, tin. Okey. Jawi dia macam mana? Ta, ya, nun, tin. Huruf ya juga. Kalau contoh yang pertama tadi, jam, tapi dia huruf E, jam kan? J-E-M. Macam mana je jawi dia? Jim. E ganti dengan huruf ya, M ganti dengan huruf mim. Jam. Sama juga menggunakan huruf ya. Sebutan sahaja yang berbeza. Okey, sebutan saja yang beza. Apa yang awak kena ingat dalam perkataan ataupun dalam huruf jawi ni, huruf ya dan huruf ya digantikan. Okey, huruf ya digunakan untuk menggantikan huruf I dan huruf E. Huruf ya digunakan untuk menggantikan huruf I dengan huruf E. Okey, itu tadi huruf I dengan huruf E. Perkataan dia yang pertama tin, yang kedua zip, yang ketiga pil, yang keempat rim. Semua tu tengah-tengahnya ada huruf I. Yang huruf E, contohnya jam, cam, pen dan bag. Semua empat perkataan ni di tengahnya adalah huruf E dan digantikan dengan huruf ya apabila dieja dalam kalimah jawi. Sama juga tadi. Kalau tadi huruf I dengan E kita guna huruf ya, tapi untuk huruf O dan U kita guna huruf waw. O dan U kita guna huruf waw. O dan U kita guna huruf waw. Contoh perkataan rose.
Ros. Okey, ra. O ganti apa tadi Ustaz sebut? Huruf waw. S ganti huruf apa? Sin. Ros. Nampak huruf waw tengah-tengah. Wow. Okey, kita ganti huruf O. Ros. Contoh lain, perkataan U. Okey, perkataan yang huruf U. Jus. J-U-S. Jus. Okey, perkataan jus. J-U-S. Jus. Jim. Wow. Sa. Jus. Okey, tengah-tengahnya huruf waw. Okey, itu tadi perkataan jus. Okey, perkataan jus. Baik, yang seterusnya. Itu tadi huruf waw untuk digunakan untuk huruf O dan U. Okey, huruf waw digunakan untuk huruf O dan U. Baik, yang seterusnya kita lihat pada aktiviti. Baik, untuk aktiviti pada kali ini, awak lihat pada muka surat 71 dan 72. Buku aktiviti yang berwarna pink seperti biasa. Muka surat 71 dan 72. Caranya adalah, contohnya muka surat 71 ni, awak kena padankan arahan dia suai suku kata di bawah dengan betul. Suai suku kata di bawah dengan betul. Okey, maknanya awak kena suaikanlah. Okey, kena suaikan. Contohnya nombor 1 bas. Okey, nombor 1 bas awak suaikan. Mana perkataan Jawi dan Rumi dia? Ustaz bagi contoh bas. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tas. Tasin tas apa? Mana tas? Tas. Okey, awak kena suaikan. Okey, ada 8 kalimat ataupun 8 perkataan, awak suaikan ke semuanya. Seterusnya lihat pada muka surat 72. Awak kena cerakinkan. Cerakinkan suku kata. Cerakinkan suku kata di bawah. Cerakinkan suku kata di bawah. Macam mana cerakinkan? Maknanya awak pecahkanlah kalimah-kalimah tersebut. Daripada sebuah perkataan, awak pecahkan jadi kalimah. Contohnya nombor 1 ni pen. Jadi yang pertama ni pa. Okey, yang kedua ni ya. Yang ujung ni nun. Awak pecahkan ikut kotak masing-masing. Okey, Ustaz guna tangan tulis, jadi susah sikit. Okey, nanti awak guna pensel seperti biasa. Awak boleh buat lah. Okey, muka surat 71 dan 72. Okey, jadi itu saja dari sesi pembelajaran Ustaz pada kali ini. InsyaAllah, Ustaz harapkan semua dapat buat aktiviti yang Ustaz berikan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.